Sebuah prasarana sukan yang baru bakal dibina di Estate Chua Chu Kang dengan penekanan kepada kegiatan untuk semua peringkat umur. Menurut para pemimpin akar umbi Brickland, matlamatnya adalah untuk memupuk masyarakat lebih inklusif. Rancangan itu didedahkan siang tadi semasa lawatan Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee ke kawasan undi tersebut. Jika pasukan bola sepak anda perlukan lebih ramai pemain, mungkin boleh diajak bersama golongan ibu bapa. Inilah yang digalakkan para penduduk Brickland dengan pelancaran program permainan inklusif yang baru. Ia bertujuan mengumpulkan semua peringkat umur atau kebolehan bermain bola keranjang atau bola sepak. Malah, sukan akan diubah suai jika perlu agar golongan keperluan khas juga boleh ikut serta. Kesemua ini akan dijalankan di prasarana sukan yang baru. Ia akan menempatkan gelanggang bola keranjang, sudut kecergasan dan taman permainan tertutup. Di sebelahnya pula akan ada taman berbasikal lengkap dengan litar lumbanya. Selain sukan, badan-badan sosial di kawasan ini juga sedang berusaha untuk menjalin hubungan antara golongan muda dengan tua menerusi kegiatan kerajinan tangan. Sebagai contoh, warga senja di pusat kegiatan warga emas Fei Yue ini dibantu untuk memasang mainan rumah suria. Anggota Parlimen Chua Chu Kang Don Wee berkata pelbagai inisiatif ini penting bagi masyarakat di kawasan baru seperti Brickland yang masih cuba membangunkan identiti tersendiri. Contohnya, bagi memudahkan para penduduk melakukan perjalanan antara estet, ketersambungan pengangkutan bakal diperbaiki. Encik Wee menjadi hos kepada Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee yang melawat estet tersebut serta bertemu dengan para penduduknya. Dana Amanah Tabung Amal Aidilfitri atau TAA mengagihkan lebih 1.4 juta dolar kepada lebih 3,600 penerima bantuan tahun ini. Dan dalam usaha pengumpulan dananya, TAA sudah mencapai lebih 50% daripada sasarannya 1.2 juta dolar dalam 3 minggu pertama Ramadan ini. Ibu tunggal Cik Nur Hasima Abdullah tidak dapat lagi bekerja sejak diserang sejenis penyakit sendi beberapa tahun lalu. Wanita berusia 61 tahun ini kini hanya bergantung kepada duit bantuan bulanan sekitar $600 untuk menyara keluarganya. Susah nak jalan, tak boleh diri lama. Kalau nak masak pun pakai kerusi masak. So I'm suffering a lot and then kadang-kadang tangan slip. Ambil barang apa-apa, mesti slip jatuh. So this is the situation I'm having now lah. Mujur ada bantuan tambahan sebanyak $400 daripada tabung amal Aidilfitri bagi persiapan raya keluarga Cik Nur Hasima. Untuk belanja, transport, everything lah. Untuk belum beli apa-apa ni, duit dapat pergi beli barang-barang lah. Untuk raya lah. Beliau antara 100 penerima bantuan yang menerima cek secara fizikal daripada Menteri Negara Pembangunan Negara Merangkap Ehwal Dalam Negeri Dr. Muhammad Faisal Ibrahim dalam majlis pengagihan dana di Wisma Gilang Serai siang tadi. Ini sebahagian daripada lebih 1.4 juta dolar yang diagihkan TAA kepada sekitar 3,600 penerima tahun ini. Dalam usaha pengumpulan dananya, TAA sudah berjaya mengumpul lebih $630,000 dalam 3 minggu pertama Ramadan. Meskipun jumlah tersebut lebih rendah berbanding jumlah $700,000 yang dapat dikumpulkan dalam tempoh yang sama tahun lalu, TAA yakin dapat mencapai sasaran $1.2 juta dengan bantuan masyarakat pada hari-hari terakhir bulan mulia ini. Kami sebenarnya mengharapkan sokongan berterusan daripada para penderma dan masyarakat. Tahun ini kami menyasarkan kumpulan yang dikatakan berpenyakit kronik. Satu bidang yang kami rasa perlu diambil berat oleh pihak TAA juga. Kerana kita dapati bahawa kos perubatan sangat tinggi. Dan tambahan pula dalam keadaan kehidupan kita dalam masa kini, orang ramai masih boleh menderma secara online dan di kotak-kotak TAA yang terletak di kawasan Bazar Gilang Serai dan Hub Tampines kita. Saudara, lebih banyak keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan dalam inisiatif Meet for Eid oleh Jamiah Singapura tahun ini. Jumlahnya meningkat lebih 30% kepada 2,650 keluarga berbilang kaum dan agama dalam edisinya yang ke-7 kali ini.
Daging lembu atau kambing seberat 2 kilogram dan 2 ekor ayam dibungkus rapi dalam bekas-bekas ini. Inilah antara habuan yang diagihkan kepada 110 keluarga berpendapatan rendah di kawasan Yishun hari ini dalam acara Meat for Eid Anjuran Persatuan Jamiah. Selain daging, hamper Meat for Eid juga mengandungi bahan masakan lain seperti beras, serunding dan ketupat bagi hidangan di pagi Syawal. Acara ini memang penting kerana ia membawa peringatan agar dalam kita bergembira menyambut Aidilfitri, kita tidak harus lupa pada mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Ia juga menggalakkan sikap dermawan di kalangan individu dan rakan-rakan korporat serta memupuk semangat bekerjasama dan juga gotong royong di kalangan para sukarelawan kami. Para relawan yang bertungkus lumus menyediakan bungkusan hamper juga teruja dapat turut serta dalam usaha menyebarkan semangat muhibah ini. Dengan adanya Meat for Aid ini, saya dapat mengenali penduduk-penduduk yang susah lah. Jadi saya dengan sukarelawan membantu mengagih-agihkan benda-benda yang tersebut ni lah. Dengan ada ini pun tak seberapa besar tapi at least dapat meringankan beban mereka. Saya meminat, suka sangat. Saya ikhlas nak nolong orang yang tak mampu kemampuan lah kan. Kalau kita kesian dengan orang gitu kan, kita mesti nak tolong jugalah. Acara pengagihan di Kelab Masyarakat Nisun Central hari ini turut disertai Penasihat Pertubuhan Akar Umbi kawasan ini, Dr. Fashal Ibrahim. Selain di Yishun, penduduk berbilang kaum dan agama di 14 kawasan lain termasuk Jurong, Tampines dan Jalan Besar juga menerima pek habuan pada hujung minggu ini. Seorang anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa NSF yang dilaporkan hilang di Pulau Ubin disahkan mati petang tadi. Mayatnya ditemui di Kuari Kekek di kawasan utara Pulau Ubin. Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyatakan mayat itu dilihat terapung di kawasan berkenaan pada sekitar 1 tengah hari tadi. Pasukan penyelamat mula mencari NSF berusia 22 tahun itu sejak semalam. Mendiang merupakan seorang ahli bomba SCDF di Balai Bomba Tampines. Pihak polis tidak mengesyaki sebarang perbuatan khianat namun siasatan masih dijalankan. Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura MPA menyatakan sebuah kapal tangki minyak yang gagal dihubungi setelah ia dinaiki beberapa individu tidak dikenali pada awal minggu ini berjaya ditemui di dekat perairan Ivory Coast. Kesemua 20 anak kapal Success 9 termasuk seorang rakyat Singapura terselamat dalam keadaan sihat. Kapal tangki minyak yang berdaftar di Singapura itu beroperasi di rantau Afrika Barat sejak 2 bulan lalu. Pada Isnin lalu, kapal itu dinaiki beberapa individu tidak dikenali ketika berada sekitar 560 km dari kawasan pantai Abidjan iaitu ibu kota komersil Ivory Coast. Lokasinya dilaporkan oleh sebuah kapal komersil yang menerima panggilan kecemasan. Sejak itu, kapal tangki tersebut telah selamat tiba di Pelabuhan Abidjan diiringi kapal peronda Tentera Laut Ivory Coast. Menteri Pengangkutan S. Iswaran mengucapkan terima kasih kepada pasukan MPA atas usaha mereka mengesan kapal tangki berkenaan. Encik Iswaran turut melahirkan harapan agar anak-anak kapal tersebut kembali ke Singapura dengan selamat.